Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, saudara ketua Dewan Ulama Johor yang dipertua PAS kawasan Ledang, pimpinan PAS, tuan-tuan rumah sekeluarga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya berceramah di Johor ni bukan main lama, lebih dekat 20 tahun juga. 20 tahun. Tetapi tak berani nak sebut PAS ni. Pasal orang Johor ni pahit betul. Cukup pahit. Saya ceramah seluruh Malaysia, masuklah Brunei, Singapura, masuklah juga di luar negara, di Australia dan di Amerika, di England. Berani sebut. Saya berani sebut PAS ni. Tapi di Johor ni memang tak berani. Ini kali kedua baru ceramah di Johor ni bab PAS ni. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bolehlah orang Johor ni dengar ceramah PAS, bolehlah. Sekarang saya pun sudah tidak boleh berceramah di masjid Johor. Tapi suara saya kedengaran juga di radio Singapura. Orang Johor dengar juga. Macam matahari juga. Matahari kalau tidak menyinar di Malaysia, ia menyinar di Amerika. Sungai kalau disekat, ia tetap mengalir. Sungai mengalir begitu, disekat di sini, dikona ke situ. Tetap berjalan sungai itu. Artinya dasar yang dibawa oleh Nabi kita itu tetap berjalan. Walaupun disekat, Islam tetap juga pergi dan didengar orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia berdakwah, ramai orang sekat, ramai orang ancam, ramai orang mengadakan provokasi dan macam-macam. Tetapi orang asing mengatakan mengapa Nabi Muhammad itu disekat-sekat. Cuba kita dengar pula. Apabila orang asing, orang luar dengar, orang luar pula yang masuk Islam. Kan rugi disekat-sekat. Pasal manusia suka sangat yang disekat-sekat. Memang perangai dia. Kalau orang itu diharamkan berceramah, bukan bertambah susah, ia berceramah, lagi bertambah laku. Kalau anak-anak kita memanjat pokok kelapa, jangan suruh dia turun, suruh dia naik lagi. InsyaAllah dia akan turun. Kalau dia suruh dia turun, dia naik. Maka penceramah yang haram maka lebih laku dari penceramah yang tidak haram. Penceramah UMNO dah mula tak laku. Ini dia tuan-tuan, mudah saya nak cerita. Saya malam nak cerita macam orang kampung aja. Bagi orang tuan faham senang. Kalau falsafah tinggi tak faham, tengah-tengah. Tak aku pun tak faham dia kata. Tu. Begini ceritanya. Allah berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah agama selain dari agama Allah itu yang mereka nak cari? Ayat itu pendek tu, cukup tu ya. Tak payah walahu, tak payah dah. Makna agama di sini, makna agama tu sebenarnya din itu tak boleh terjemah agama sebenarnya. Tapi sudah turun-temurun diterjemahkan din itu agama. Yang paling betul din itulah. Pasal din itu maknanya cara hidup.
Bukan ibadat sembahyang saja, bukan puasa saja, bukan haji saja, bukan umrah saja, bukan wirid saja. Kata saudara kita yang baru lantik Kelantan baru ni, dia hormat kepada Tok Guru Saleho. Kan? Pasal ulama itu tak terlibat dengan politik. Maknanya ulama-ulama ni kau sembahyang sudah, jangan cakap banyak sembahyang. Kau wirid sudah. Wirid, marhaban, berzanji, haji, umrah, zikir, dah. Akhirnya baca talqin. Dia nak samakan agama Islam dengan agama Kristian. Agama Kristian padri dia duduk dalam gereja saja. Dia mengawinkan orang dan mentalkinkan orang mati. Itu saja. Dan kalau orang nak bertobat, dia tobatkan. Itu saja. Kahwin dah tak boleh. Sian orang tua tu. Tuan-tuan orang Johor ni mengaji kitab Matan Al-Badrain. Orang Johor ni. Canggih orang Johor ni. Mengaji kitab Matan Al-Badrain tu. Guru-guru agama yang sekolah agama semua iktiraf jadi guru agama belaka. Jadi tapi orang Johor ni lain sikit. Kalau sekolah Arab dia panggil ustaz. Kalau sekolah agama, cikgu agama. Apa salah panggil ustaz juga? Itu ngada-ngada tu. Dia boleh pisah. Ustaz. Dia yang ni cikgu agama ni. Ni ustaz. Pasal ustaz ni sekolah Arab, yang ni cikgu ni pasal dia sekolah agama petang. Sekolah Arab. Teruk orang Johor lain kali panggil sampai agama ni. Yang saya nak terangkan, Johor ni kita Hidayatul Salikin dia baca, Matan Al-Badrain dia baca. Yang canggih kitab Matan Al-Badrain tu lah. Kita dah lihat kan. Kitab ini ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jenayat. Ibadat kita pakai kitab Matan Al-Badrain. Muamalat tuan-tuan pakai. Kalau jual beli, akad. Saya beli, saya jual. Beli sayur ke dia, beli coklat pun bukan menjaga sungguh. Beli rokok pun saya beli, saya jual. Bukan jaga sungguh. Saya kadang ke pasar, budak-budak yang dari kedai pasar jual ikan ni, berangkat tu, ustaz, saya beli, saya jual je. Pakai seluar pendek tu. Maknanya dia pakai, Islam tu dia pakai. Bab munakahat orang Johor memang pakai. Sampainya pun tak mau. Aku terima nikahnya jangan sebut. Padahalnya apa salah sebutnya tu boleh. Tetapi jaga sungguh. Kalau sekian pengantin itu tidak menjawab terus, lambat ulang. Kan hebat tu. Pengantin lah penakut. Keris 2. Kiri kanan keris. Penakut nak mampus. Pak Imam bukan menjaga sungguh, jangan lewat. Tunai aku terima nikahnya. Kalau lambat, saksi kata ulang. Saksi bukan main act lagi. Dapat RM2 act. Begitulah dijaganya masalah munakahat. Tetapi masalah jenayat tak pakai. Artinya orang Johor tak pakai, oleh itu dia sokong UMNO. Padahalnya pas dengan kita mesti memertabat Al-Quran. Dalam kitab fiqh ada jenayat kita mesti pakai. Kenapa itu tak pakai? Kan bangang juga. Kan kena tak pasal-pasal. Sekarang ni mana agama? Agama itu bukan sembahyang. Agama termasuk politik. Kalau orang kata politik tak kait-mengait dengan agama, itu bukan Islam, itu Kristian. Rapi sikit malam ni. Kita pagi-pagi Allahumma hadini fi man hadi, ya Allah aku nak hidayah, ya Allah hidayah macam mana? Hidayah macam mana? Undang-undang kita pakai undang-undang orang putih. Undang-undang khaluat RM300. Gaji yang tuan-tuan dapat, gaji khaluat tu lah. Polis tulis tu.
Kau jaga, dia kata. Tapi ini kita cakap akhirat, cakap. Ini cakap akhirat. Pasal besok tuan-tuan di padang mahsyar akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak jawab apa jawab? Kita nak jawab. Mengapa kau tak mengamalkan undang Islam dalam negara kan? Saya mana tahu, saya duduk Johor. Ini Kuala Lumpur punya hal. Oh, tak tahu ya. Oh, tak tahu. Ini awak masuk, pelihara masuk. Mangkah juga. Siapa yang bangkah? Kan dia soal. Awak tahu tak orang yang awak perjuangkan itu dia memang tak sukakan Islam. Dikondem ulama pula lagi. Bukan dikondem, puak-puak tu mengondem ulama belaka. Tuan-tuan kalau bersekongkol dengan mereka, tuan-tuan akan sama juga mereka itu. Wala tarkadu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah akan masukkan kalau condong, kalau sokong, kalau berpihak kepada orang-orang yang zalim. Artinya kalau sekiranya kita tak melaksanakan hukum Allah, bermakna kita zalim. Kita menyokong orang yang zalim, bermakna kita juga zalim. Memang suatu dasar matlamat perjuangan. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, orang-orang yang memperjuangkan Islam memang takkan senang. Orang yang memperjuangkan kepada kebendaan, mereka akan senang. Tidur belum tahu senang. Senang ke? Kerana orang-orang yang berpangkat itu, kerana perjuangan, kerana al-fulus, maka mereka akan amat bimbang kalau jawatan akan tergugat. Tak tidur malam. Kondem sana, kondem sini, sanggup kondem Nabi Muhammad SAW. Dia kata Nabi Muhammad tidak berjanggut pasal apa? Tak ada pasal cukup. Nabi Muhammad pakai gergaji ke cukup dia? Kalau tak tahu kan elok diam. Kalau tak tahu hukum, tak tahu sejarah, kan elok jangan bercakap benda yang kita tidak tahu. Bercakap benda yang kita tidak tahu kan pening kepada kita. Elok kan elok tak cakap, tak tahu bahasa saya. Kalau saya bercakap benda sains, tentang pening kepala. Sebab kamu salah bab sains pula, dia kata. Memang tentang mesti pening punya. Bukan hak saya bercakap bab sains, saya tidak tahu. Saya tahulah satu dua tahulah. Yang lain mana saya tahu. Saya bicara tuan-tuan bahawa sungguhnya air itu H2O. Tahulah satu tu. Orang kata bawa balik tampoi ke? Begitu gak orang-orang yang cakap hal, dia bercakap hal agama yang dia tak tahu, kan elok dia mengaji. Dia mengaji agama tak pernah tiba-tiba dia nak cakap hal agama, dia meresmikan saja seminar. Sekian saya resmikan seminar, dia pun balik. Dia tak dengar. Ini tuan-tuan nak percaya ni. Tuan-tuan nak percaya. Kan dalam bab saksi mesti orang itu adil. Dalam bab yang berkaitan dengan saksi mesti orang itu adil. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau tak tahu diam-diam dengar ceramah sudah. Jangan cakap kedai kopi. Cakap, dia kata mana boleh nak laksanakan hukum Allah Ta'ala dalam negara kita ni yang berbilang-bilang kaum. Tak adil, dia kata. Kita kena faham adil ini dari pandangan Allah, bukan pandangan kita. Kalau begitu ada orang buta, ada orang pekak, itu tak adil, Tuhan. Awak ni pekak, Tuhan tak adil ni pekak. Allah Ta'ala tahu mengapa dia pekak kan dia. Allah Ta'ala tahu mengapa dia buta kan dia. Allah Ta'ala tahu mengapa dia miskin. Tidak semua orang sama rata kaya belaka senang. Semua orang bersyarah belaka. Jangan dengar. Pandai belaka. Tu bersyarah semua. Siapa nak dengar? Itu sebab tuan-tuan tengok kita jalan pun kanan kan. Kiri. Kan begitu. Kan adil tu. Tidak sama-sama ke depan. Tu. Nak adil. Suruh askar jalan begitu. Nampak? Itu kena faham adil. Itu sebab kita ada anak lelaki, anak perempuan. Adilnya anak lelaki, songkok anak perempuan, tudunglah. Barulah adil. Kalau nak adil langsung, perempuan pun mengandung, lelaki pun mengandung. Baru adil. Tu baru tahu. Tu nampak. Ataupun geli-geli. Bulan depan abang mengandung pula. Itu nak adil. Allah Ta'ala tahu hukum dia. Mengapa orang yang mencuri itu dipotong dan orang bukan Islam boleh dihukum atau tidak dihukum? Kerana orang kafir itu akan dihukum di padang mahsyar besok. Orang Islam dihukum di akhirat tidak kena. Kan adil. Lebih adil. Orang-orang bukan Islam itu tidak dihukum. Pasal dia tidak menganut Islam. Semayang pun dia tak kena. Terus banyak orang Islam tak semayangkan, hukum pancung lehernya. Orang bukan Islam tak kena. Boleh tangkap sini-sini, sunatkan semua.
Tak boleh. Nampak? Hukum Allah Ta'ala tu maha adil, dia tahu. Ini hukum. Jangan tuan-tuan fikir dengar ceramah-ceramah puak-puak yang tak kerti bahasa tu. Betul juga dia kata, betul juga. Betul juga, mana adil dia kata. Adil itu bukan pandangan kita. Wad'u syai'i fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Tu sebab tuan-tuan kadang-kadang petang-petang duduk kat masjid kan, lepas maghrib, letak songkok atas lutut. Tak adil lah tu. Lutut dia bersongkok. Naik pening lutut tu. Aku bersongkok juga. Ini dia tuan-tuan. Mudah nak cerita, mudah. Sebab tuan-tuan lihat pada suatu cerita, zaman dulu, kisah Ashabul Ukhdud. Apabila seorang ahli sihir kepada seorang raja, tuanku saya ini sudah tua, tuan. Agaknya saya boleh mati pada bila-bila masa saja. Boleh tak tuanku carikan seorang muda untuk menggantikan saya sebagai seorang ahli sihir untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Dicarilah budak muda, dapatlah seorang budak. Budak ni belajar ilmu sihir, pagi, petang dia belajar ilmu agama. Belajarlah petang agama, pagi sihir, petang agama sihir. Akhirnya dia berjalan-jalan, tiba-tiba di tengah jalan terlentanglah seekor binatang buas atau ular katanya. Dia pun ambil batu sebiji, ya Allah, ya Tuhanku, kalau pengajaran agama tuan guru aku tu betul, biarlah binatang ini mati. Dia paling binatang tu mati, binatang. Orang pun dapat lalu. Sibuklah orang mengatakan budak ini sudah pandai ilmu sihir. Kebetulan ada penasihat raja seorang buta. Dia pun kata, boleh tak awak sembuhkan penyakit saya? Tak boleh. Yang menyembuhkan penyakit bukan saya, Allah. Siapa Allah itu? Tuhanku dan Tuhanmu dua. Tak apa. Awak sanggup beriman? Sanggup. Dia pun ubat dengan firman Allah, celik mata dia. Masuk pada raja, raja heran, celik pula mata. Bagaimana dia celik mata ni? Siapa menyembuhkan? Tuhanku Allah. Yang menyembuhkan mataku inilah Tuhanku. Oh, dia kata, ingat raja tu dia lah. Oh, saya dia. Bukan. Raja pun perasan juga. Bukan Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Maka dia desaknya. Bukan aku, bukan. Ringkas ceritanya, dia pun pecah rahsia. Pecah rahsia, dia rupanya budak tadi mengajar. Dipanggil budak itu. Budak itu pun kena tekan, dia pun takut. Dipanggil tuan guru dia. Tuan guru pesan, jangan cakap dengan siapa. Dia takut, kena tekan, panggil tuan guru. Tuan guru pun ditekan, tak sanggup. Tak berganjak dari prinsipnya. Maka dihukum dia digergaji kepala. Itu kes kita. Penceramah kita yang pertama menyebut kena gergaji tu. Orang zaman dulu kepala kena gergaji. Gerung-gerang. Sekarang ni kena tukar je. Sekarang ni kalau nak pertahankan kita punya perjuangan kan kena tukar saja. Itu pun orang takut. Belum kena gergaji lah. Kena gaji. Maknanya orang dulu gaji pun ada, tapak pun ada, pisau cukur pun ada. Tak ada pisau cukur. Bangang tak pasal. Cakap ikut suka. Akhirnya budak ini pun ditekan oleh raja. Raja kata begini, campakkan dia, bawa atas bukit, campakkan biar mati. Bawa atas bukit. Ya Allah, ya Tuhan, selamatkan aku, ya Allah. Berdoa budak tadi. Allah terturunkan angin bertiup, orang yang tercampak atau terpelanting. Dia balik istana balik. Tuanku hidup lagi tuanku. Tak apa, campakkan ke laut. Bawa dia, bandaraya bawa dia ni. Pegawai bandaraya bawa. Sampai ke laut, angin betul datang, terpelanting macam bawa tu, dia boleh balik. Tuanku beginilah tuanku, senang ceritalah. Saya nak bunuh saya boleh. Dengan syarat panggil ke semua orang dalam negeri ni berkumpul. Dan ikat saya di atas pokok. Dan panah saya dengan panah saya sendiri, dengan bacaannya Allah, dengan bacaannya Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya budak ini, dengan nama Allah Tuhannya budak ini. Itu je. Sampai ketika orang pun dah kumpul ramai, dia pun tembak Bismillahirrabbilghulam, tembak, pak, kena dada dia. Dia pun terkulai dan meninggal dunia. Rakyat kesemuanya berkata, amanna birabbil ghulam, kami berimanlah dengan budak ini. Habis
kata penasihat dia, yang tuanku takut, itulah dia. Habis kesemuanya beriman belaka. Seorang masuk jail, semua masuk bas belaka. Macam, faham? Lepas ni nak mengundi siapa ni? Barulah canggih. Nak senang nak balik pukul 3 pagi. Ini tuan-tuan. Tu cerita dia, mudah lah cerita dia. Maknanya nak bunuh dia, bunuhlah tak apa. Maka rakyat kesemuanya, kata penasihat dia, yang tuanku takut, inilah yang tuanku takut. Dia takut orang tu beriman seorang dua, akhirnya semua beriman belaka. Itulah balasan kerana takut bayang-bayang sendiri. Akhirnya kecundang juga. Begitulah sebagaimana yang berlaku pada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf 12 tahun umur mencampakkan orang dalam perigi. Campakkan oleh abang-abang ni dalam perigi yang tidak berdosa, melainkan dikasihi ia oleh orang, oleh bapaknya. Akhirnya ia sampailah ke istana. Akhirnya Zulaikha pula tak sanggup tengok cantiknya Yusuf itu. Berkenan sangat tengok Yusuf. Itu sebabnya ratu cantik dunia ni memang lelaki. Ratu cantik dunia ialah lelaki. Perempuan jangan act lah. Oleh kerana dia terlalu berminat dengan Yusuf, sudah rasa tak sanggup dengan Yusuf ini. Maka orang-orang Mesir kesemuanya mengumpat Zulaikha. Macam mana Zulaikha ni, anak angkat pun dia berkenan. Mengumpat belaka. Zulaikha ni orang cerdik, orang kaya, orang berpangkat, orang bermartabat di negeri Mesir. Dia tak kata apa pun. Dia jemputnya ke semua orang mengumpat datang ke istana. Dibuat jamuan minum teh. Istana dia memang besar ketika itu. Memang dah ada kursi menyandar, dah ada dah. Zaman itu sudah ada kursi menyandar dah. Minum teh petang. Istana pun besar. Lebih kurang 200 juta lah. Betul. Betul. Diberi dia minum. Sekarang minumlah. Minum, ada yang makan buah, ada yang makan kuih, ada yang potong buah. Istana tu banyak orang cerita, dia kata dia hadiahkan pisau dan buah. Tak, minum teh biasa. Tapi setengah-setengah orang ada ketika itu membelah buah. Sekarang Yusuf keluar, dia kata. Yusuf pun keluar, semua kata mahaza illa malakun karim, bukan orang ni, malaikat ni. Itu yang dia terpotong tangan tu. Maknanya cantik sungguh Nabi Yusuf. Kata Zulaikha, kau tengok. Aku tengok hari-hari, kau sekali pun tak sanggup. Akhir ringkas ceritanya, Zulaikha tutup tingkap pintu semua. Dia nak menceroboh Nabi Yusuf. Dia rentapnya baju Nabi Yusuf dari belakang. Koyak baju belakang, terserempak dengan suami dia pula. Apa dia kata? Apa yang patut dibuat orang yang nak menceroboh isteri? Padahal dia yang nak ceroboh tadi. Nabi Yusuf pula kena. Tapi suami dia tahu masalah. Akhirnya, apa dia? Yusuf a'rid an hadha wastaghfir li dzambik. Yusuf, sudahlah Yusuf, engkau isteriku, engkau istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Taala. Akhirnya Nabi Yusuf terpaksa juga dipenjarakan. Walaupun Nabi Yusuf tidak bersalah, kerana nak menutup malu kroni-kroni yang ada. Mau atau tidak, Yusuf kena penjara juga. Walau salah, walau tak salah, Yusuf memang tak salah. Tetapi Nabi Yusuf terpaksa dipenjara kerana menutup malunya Zulaikha dan takut kroni-kroni salah habising. Penjara 6 tahun. Kalau sokong juga tak tahulah. Kita bukanlah sayang sangat saudara kita tu, tapi yang kita marah kezaliman itu. Boleh pula mula tahun 92 sila tahun 93. Ini undang-undang mana dipakai? Boleh ke? 92 ke 93? Boleh ke gitu? Rumah tak ada lagi. Maknanya boleh nak lewat jauh-jauh tu. Dia boleh melewat seorang sini, seorang sana tu. Kata pedo ke dia? Bening sungguh. Ini besok pangkah lagi. Ini dia berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz. Apabila beberapa orang ketua, beberapa mujahid Islam kena tangkap.
oleh tentera musuh Kristian. Raja dipanggil, tangkap jadi tawanan. Raja Kristian panggil, mari sini awak seorang sini. Awak mau tak saya lantik awak sebagai seorang gubernur di sebuah wilayah yang sangat subur, kaya, dengan syarat awak keluar daripada Islam. Kalau awak tak sanggup, saya kepancung leher awak. Saya sanggup mati dia. Saya tak nak jadi gubernur tu. Pancung, mati. Kau tengok, nampak tak? Nampak. Engkau macam? Tak payah. Samp sebiji lagi kena. Yang ketiga, sanggup pump lagi kena biji. Mengolik-golik kepala. Jangan main kalau kita tak payahlah. Yang keempat kata, saya sanggup jadi gubernur. Saya sanggup keluar dari Islam. Akhirnya, penasihat raja ni pandai. Tuanku, ginilah. Sebelum kita lantik dia sebagai gubernur di sebuah wilayah yang kaya, tuanku, kita test dia dulu. Betul-betul nak kita taat kita ni atau tidak? Betul tak? Kalau betul, kita test dia. Apa kita nak test dia? Suruh dia pancung leher kawan dia. Tanpa buang masa, dia pancung leher kawan dia. Sekali. Dah, ini macam-macam dah betul-betul taat pada raja ni, pada raja Rom ni. Apa kita penasihat dia? Tuanku tengok, kawan dia pun dibunuh. Kita belum tahu lagi tuanku. Dia pancung habis dia. Nampak? Begitulah kadang-kadang kalau kita dah terlajak minta maaf. Minta maaf kan lucut juga jawatan. Faham ke tak faham tu? Mula-mula tu hentam minta maaf. Konon-konon minta maaf ni boleh dah tahan jawatan. Rupa minta maaf, besok lusa lucut jawatan ganti orang lain. Kalau faham lah. Faham? Faham boleh balik dah kita. Cukup itu. Dah faham apa kita yang penting sekarang tuan mangkah pas sudah. Ni tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita lihat pula bahawa sungguhnya kita ini dah masuk Islam 500 tahun yang lalu. Tahun 1400 Islam masuk ke Melaka. 1400 berapa? 1404. Betul tak? Betul Islam. Bermakna sekarang 1900 dekat 2000 lah. Alaf baru. Sebenarnya bukan alaf baru, alf baru. Bukan alaf. Alaf tu beribu-ribu. Baru 2000. Masuk alf, baru masuk ribu yang baru. Orang Melayu tak boleh sebut mati lam tu. Alf tak erti dia. Macam Abu Bakar. Sebenarnya bukan Abu Bakar, Abu Bak. Sebenar. Tapi orang Melayu tak pandai dia. Siapa nama mana ni? Abu Bak. Jadi pelik dia. Kalau dia mayat. Mayat bukan mayat. Mayit. Tapi tak boleh sebut kita susah. Orang Melayu payah. Mana Ji? Nak tengok mayat. Jadi pelik. Tak apalah. Jadi begini. Sudah 400 tahun ataupun lebih kita sudah meluk agama Islam. Orang Melayu di negara kita ni berjaya dia masuk Islam. Tetapi tak berjaya mengambil Islam seluruhnya. Pasal kita dihidangkan sebegitu rupa. Maka kita, orang-orang Melayu, kalau malam Jumaat tak baca Yasin, memang tak boleh. Ada ceramah-ceramah cancel baca Yasin. Nampak? Kan hebat pegangan itu. Sebenarnya baca Yasin itu afdal mengaji lagi. Baca Yasin di rumah kan boleh baca. Mengaji dengan ceramah lebih afdal daripada baca Yasin. Tapi orang masjid mesti pertahankan juga Yasin. Kerat 10 pun Yasin. Malam nisfu Syaban kalau tak baca Yasin, habis kampung bising. Malam nisfu Syaban tak baca Yasin. Pasal turun-temurun. Kalau anak cukup kalau budak, mesti ada tepung tawa. Mesti ada marhaban asal berjanji. Tak ada berjanji, tak boleh. Tu. Tak berjanji berpuluh-puluh tahun pun tak reti apa. Meraung-raung tak pasal, makna tak tahu. Muhayyang kasyamsi min kamudi. Orang pun Allah. Apa makna tu? Tak aku tahu. Tak ada faedah apa benda pun. Lebih baik kita baca Quran, tengok maknanya, pangkapan. Itu lebih bagus.